guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, satu lagi pendedahan video sahabat semua yang didedahkan oleh pemberi maklumat. Dan pada pandangan saya sahabat semua, adakah pemberi maklumat ini membocorkan video ini hanya kerana tidak berpuas hati, tidak mendapat bisnes ataupun kontrak yang ditawar ataupun dimahukannya. Jadi membuat pendedahan satu demi satu seperti ini. Dan adakah ini adalah satu mainan konspirasi politik untuk memburukkan kerajaan atau sebagainya? Jadi banyak perkara sahabat semua yang menjadi pertanyaan kita. Jadi dalam video ini didedahkan ya, kononnya Ketua Menteri Sabah mengguna ataupun salah guna kuasa. Jadi namun dalam pendedahan ini juga sebenarnya tidak terbukti lah ya, mereka hanya berbicara ya, tidak ada sebarang bukti ya, walaupun dia kata tidak ada black and white dan sebagainya. Jadi semua ini boleh dikatakan sebagai hearsay ataupun kabar angin. Ini pandangan saya sahabat semua. Tapi apapun kita mau mendengar bersama dan anda sendiri nilai, adakah ini benar, adakah ini satu konspirasi, adakah benar ada salah guna kuasa, ada rasuah dan sebagainya. Yaitu pandangan kita dan apa yang kita boleh fikirkan ya apabila kita mendengar perkara ini. Jadi tanpa membuang masa, sekali lagi saya ingin membawakan anda ya untuk menonton bersama dengan saya video ini. Wawancara saksi bertarikh 1 hari bulan 10 2024, John T. Inggion, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO, tamat kontrak kerja pada 31 hari bulan 8 2024 di Sabah Mineral Management. Syarikat dimiliki penuh kerajaan Sabah, dipengerusikan oleh Ketua Menteri Sabah sendiri. Jadi dalam ini dikatakan pembongkaran kegiatan salah guna kuasa Ketua Menteri Sabah. Itu antara dakwaan ya yang dibuat oleh pemberi maklumat ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, ayo kita tonton dan lihat ya video ini. Kenapa saya lari saya? Semua cerita, tapi panjang cerita. Bercerita sampai pagi kita bisa putusan lah. Saya memang very politically driven decision. Banyak yang putusan yang saya tidak setuju. Buat saya stres, terpaksa ikut itu ini. Apa suruh itu ini demi politik. Especially the latest daily meeting. 5 PL diarahkan untuk cari area baru. Antara 5 PL itu 2 PL telah bikin exploration surface mapping 2 years, almost 2 years. Expired sudah lisan. Dan sebelum dia meeting sudah awal-awal minta extension license, prospecting license. Spend millions. Tim sudah bikin, technical team sudah masuk hutan. Machinery sudah beli, office pun sudah ada, store pun sudah ada, kereta pun sudah ada, beli semua. Ada order barang heavy machinery dari China lagi, on the way. Disuruh, karena suruh pindah, stop eksplorasi, suruh pindah kawasan area lain. Kenapa disuruh pindah kawasan? Ada satu surat lah, ada satu kontraktor SFMLA. Kebetulan itu 5 area di dalam area dia punya kawasan FMU untuk tanam balik balak.
Maksudnya itu adalah konsesi balak untuk tanam balik. Siapa nama dia di Toke Balak? Semua tahu dia lah. Orang tahu itu lah. Oh, itu Toke Balak betul. Kamu pun tahu dia punya koneksi dengan politik pun ada. Kita tahu lah. Jadi dia minta, dia tulis surat di chairman CMAGG lah. Saya terus kasih nota bidai sama saya, sila bawa ke BOD meeting. Saya sebagai CEO, saya bukan ahli BOD ya. Saya coba turut hadir dan saya bentang lah itu surat arahan dia mah, kan? Nah, dari BOD diluluskan oleh BOD. So, saya karena suruh tulis surat untuk antar P5 ini untuk arah dorong pindah area. Nah, selain dari 2 kali saya cakap dia sudah spend banyak millions of money ya. Ada satu lagi one company, saya lupa nama company itu. Dia adalah subsidiary kepada sebuah GLC Sabah. Permodalan Putra Sabah punya subsidiary yang bikin kasih apa nih? Coba venture dalam bisnis yang lain kan, mining kan. Maksudnya itu syarikat emak, syarikat milik kerajaan negeri. Ya, subsidiary kepada GLC Kerajaan Negeri. Kepentingan negeri itu pun diarah untuk pindah India. Demi kepentingan satu orang kontraktor. Kalau boleh buat tuduhan, boleh kasih viral. Dia bilang CM tidak fair kepada orang lain. Dia cuma tolong satu orang kontraktor saja bernama. Dia ada berstandar dan gunakan kuasa dari satu ketua menteri menyalahgunakan kuasa. Jadi dia dapat kuasa, tapi dia menggunakan kuasa itu secara yang tidak betul. Jadi itu salah satu yang buat saya semangat di CNN. Tapi dalam BOD, secara relawan, semua pihak lain lembaga pengarah pun terpaksa setuju dengan keputusan Chairman CMAGG. Tapi saya masih tidak puas hati mau kasih tahu suratan. Saya balik after meeting, saya panggil semua, saya datang ke ground managers. Panggil dulu masyarakat. Baru saya kata saya punya pendapat lah. Betul kan ini decision? Namkah? Ikut peraturan kah? Kalau pun rasa tidak betul, semua rasa tidak betul. Especially saya tahu SME mesti kan sama dia. Saya nanti akan turun mahkamah, turun naik mahkamah. Orang sudah spend billions 2 years tanpa sebab yang kuat atas kepentingan seorang kawan kontraktor yang ada kaitan dalam politik. Tiap kali election, saya tahu lah. Keputusan dibuat itu keluar daripada area, stop, kamu cari area lain. Bro, saya mau tanya, kenapa ini dia boleh pengaruh Ketua Menteri HGG untuk membuat kesalahan dan bercanda dengan undang-undang? Semua pun tahu, saya semua orang tahu, di Sabah semua orang tahu. Dia kan political funder, dia fund politik dia. Dia sendiri pernah kasih tahu saya juga Pak, dan jumpa sama dia dulu. Apa dia cakap? Dia pernah cakap, dia one of the biggest political campaign funder Pak, masa election Pak. Dia sendiri mengaku lah. Dia sendiri kasih tahu saya. Tapi dia ada right? Dia kasih tahu saya. Itu mesti saya jumpa dia di mana? Di office kan? Ada few time ada di office. Pernah dia cuba sogok kamu? Dia cuma minta saya kerjasama dengan dia lah untuk supaya apa ini mempermudahkan semua apa yang dia mau. Tapi apa yang dia mau itu saya tidak setuju. Soalnya dia mungkin rebut orang punya area. Macam mana?
merebut orang yang sudah yang sudah orang ada PL. Kita kawan mah, kita boleh kawan mah kalau kau setuju ke Indonesia mah, ini saya terkesan sebenarnya. Jadi arahan daripada Ketua Menteri Haji G untuk memindahkan 5 kawasan yang telah diberi prospektif license, diberi license cari tadi. Selepas ini 5 dipindahkan, ini akan mohon itu 5 kawasan. Sebelum itu dia sudah apply awal, tapi ditolak sebab dia overlap dengan existing PL termasuk yang 5 itu. So apabila ini keluar, saya agak itu akan berlaku lah. Dia akan apply semua kawasan yang bekas 5 ini. Dia sudah apply sebelum itu, tapi tidak ada tindakan. Cuma selepas nanti keluar ini, baru dia akan apply secara official, akan saya agak lah itu yang akan berlaku lah. Maksudnya itu bantahan dia itu ialah lebih kepada dia mau hijack lah. Maksudnya dia mau hijack ini 5 kawasan, dia mau merampas ini 5 kawasan. Lebih kurang begitu. Sebab tu dia hantar surat Dia bantu. Kepada Ketua Menteri Haji G. Selepas Ketua Menteri Haji G bagi arahan untuk keluarkan 5 kawasan tu, lepas tu ini Arahan mengeluarkan saya. Kamu tak salah. Ini masalah. Saya dipaksa untuk tulis surat kepada 5 ini untuk keluarkan. Kita keluar dari area Tanpa sebarang justifikasi. Justifikasi ialah menurut arahan BOD. Seperti yang telah diminitkan dalam BOD itu saja. Saya cuma ikut perintah saja. Jadi ini terang-terang hijack, merampas barang orang lah. Begitu. Terang-terang ni. Ini masalah. Jadi selepas 3 sesi perbincangan saya dengan semua technical managers, keputusan kami ialah saya sebagai CEO, saya akan beri professional advice kepada saya. Saya tulis semua justifikasi. Kertas. Saya minta slot jumpa dia. Dapatlah jumpa di Kediaman Resmi Srikaya. Dia senang kan? Masuk sampai tensi kami dorang saja. Saya beritahu dengan siapa? Tujuan saya ini jujur. Tuan saksi ya. Saya sebut ini. Tuan saksi. Secara Datuk Seri ini adalah jujur daripada saya sendiri. Apapun cadangan saya ini adalah untuk protek Datuk Seri sendiri sebagai pengurus SNM, sebagai CM. Kedua, protek kerja negeri daripada tercemar dengan isu ini. Ketiga, protek SNM sendiri. Supaya lain-lain negeri di Malaysia ini ataupun lain-lain investor dari luar negara tidak nampak SNM itu sebagai satu company yang macam kampungan, tukar-tukar decision tidak menentu. Jadi instead of listening to my advice, kata apa saya kena marah deh, saya kena tiaw. Nada suara dia, kalau satu dewan sekolah, dewan besar sekolah punya dewan saja, satu dewan itu tidak pakai mikrofon didengar dengan suara. Dia bilang dia CM, saya CEO. Dengar cakap dia, itu dia cakap, tapi very loud. Saya pun terasa, saya belum pernah ditengking begitu oleh sesiapa pun, termasuk bapak saya. Walaupun ini SNM ditubuhkan untuk sepatutnya meningkatkan revenue negeri ya. Tapi orang bilang sambil menyelam minum air lah, dia beri kesempatan lah. Dia gunakan ini juga untuk tujuan politik, dan keutamaan diberi kepada kepada pemohon-pemohon yang dia kenal, especially di belakang dia ada YB. Memang pun kebanyakan PL itu di belakang dia ada, mesti ada orang lah. Kebanyakan YB lah.
Dan ini biasanya sebelum mesyuarat awal-awal saya langsung dulu, dia pada panggil saya pergi rumah dia di Likas. Dia pada cakap apa? Banyak YB kurang peruntukan untuk aktiviti politik. Ini di sendiri kasar. Jadi salah satu cara saya mau tolong ni parti-parti politik coalition GRS ialah kasih orang nilai lah. Soalnya orang ada share. Ada share, sekurang-kurang ada fund untuk tujuan politik. So, asal itu sebelum masyarakat BOD biasanya kan dia suruh saya bikin itu list nama company, siapa belakang nama. 1 hour or 2 hours before BOD meeting itu lah. That is the SOP. Saya mesti jumpa dia dulu, one to one, ataupun saya dengan dia punya SUSK biasanya. Brief dia pasal agenda masyarakat, kemudian brief dia pasal permohonan. Nama syarikat dan siapa belakang. Saya sebutlah. Syarikat A, YB ini. Syarikat B, YB ini. Atau syarikat C, Datuk siapa atau siapa. Kawan dia apakah. Semua ini yang ada pada nota bidai ya. Nota bidai, saya tidak masuk dalam list. Hanya ada yang nota bidai. So, dia akan beritahu, oh itu okey, ini okey, ini okey. Biasanya yang ada tidak nota bidai itu biasa tidak dapat lah. Malah ada yang dapat nota bidai tapi tidak strong punya nota bidai pun tidak dapat. Tapi dia tahu siapa, maksudnya dia tahu sudah siapa yang mau kasih. So, saya CEO, tugasnya. Lepas 1 hour after that kan, kami punya pasal meeting tu, masuk pergi mesyuarat, list permohonan ini. Dia terima lah. Okey, soalan saya, senarai syarikat permohonan tu, belakang tu akan catat nama YB ataupun diri kawan punya nama. Dalam list tu, dalam senarai lah, yang kamu sediakan tu, di belakang nama syarikat itu ada nama YB ataupun nama kawan-kawan dia. Jadi dia akan pilih. Dia akan beritahu lah. Dia akan beritahu saya itu kasih. Saya sebut nama, itu kasih. Saya tik situ lah. Ada pernah tak you bagi dia itu list, bagi sama Hadiji itu list, dia sendiri tik. Itu saya tidak berapa ingat macam ada macam tidak, tapi sering disimpan sendiri. Dia tik, saya tik. Dia bersekat sekarang. Dia tik, saya tik. Saya biasa bikin 2 kali nama. Ini kasih, saya pun tik saya punya list sendiri itu. Oh, maksudnya kamu akan sediakan 2 salinan. List pemohon, syarikat pemohon tu. Ya, semualah termasuk agenda mesyuarat semua 2 salinan. Jadi bila kertas permohonan syarikat pemohon tu, kamu akan serah 1 salinan kepada dia. Lepas tu kamu akan dia arahkan mau lulus bagi mana satu syarikat. Dia take, kamu take, dia take, kamu take, begitulah. Betul. Maksudnya keputusan semua ini is by him. Keputusan is by him. BOD itu hanya to endorse apa yang dia sudah pilih lah. Berapa orang YB ya? Berapa banyak YB ya? Yang apply semua ni. Yang YB kalian Involve lah apply semua ni. Ya. Maybe around 20. 20 orang YB kerajaan negeri sekarang yang terlibat dengan permohonan lesen sanitari lah di SNM. Lebih kurang. 20. Jadi SNM ni macam ditubuhkan untuk berkhidmat kepada YB. Either way, bukan juga begitu, cuma dia ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan untuk membantu parti-parti politik dan YB yang memerlukan fund politik. Saya masih ingat bulan Januari 2023 berlaku
kemudian politik. Masa tu UMNO dan Warisan cuba menjatuhkan Ketua Menteri Hadi masa itu. Saya masih ingat awal bulan Januari 2023. Sebelum itu approval itu anti haplo kan? Ya, lompat akta elemen lompat kaki. Ya, elemen lompat kaki lah. Jadi masa tu saya masih ingat ada kelompok orang YB daripada UMNO dengan lagi ada beberapa orang YB lah yang saya tahu daripada UMNO, mereka sokong Hadiji. Jadi mereka diberi lesson sekali. Okey. Apa pendapat kamu tentang perkara ini? Pendapat itu politik saya tidak berapa mencampur, tapi in a way dia macam pujuk lah kan, dia macam pujuk ini lebih supaya support JRS kan. Jadi semua pun orang punya aplikasi ini pun kalau kasih initially approve. Ini saya pun. Saya sendiri pernah dapat WhatsApp daripada CM. Para saya tolong satu WD. Siapa dia WD itu? Satu Pak sudah. Ada. Satu saya tanya nama dia. Dia forward itu WhatsApp itu WD kepada saya. Asal dia perlu apa itu? Dia perlu fund untuk yang daerah untuk politik punya lah. Ada yang begitu juga masa campaign kan, membayar balik ke apa kalau kurang begitu lah. Jadi memang kamu tahu Satu sejarah satu. memang kamu tahu masa berlaku kemelut politik itu, selepas kemelut itu, sesiapa yang menyokong Hadiji daripada UMNO lah yang lompat menyokong Hadiji diberikan lesen. Ini lesen cari daripada SMN. Ya. Itu memang betul lah. Ya. Ada beberapa memang disebut nama. Alright, so itu dia sahabat semua ya, pendedahan. Tapi apa yang saya dengar ya, pendedahan ataupun dalam video ini hanyalah sekadar berbicara ya, ditanya, dijawab ya, tetapi kesahihannya itu tidak terbukti sahabat-sahabat semua. Nampak hanya sebagai satu rancangan untuk cuba menjatuhkan setengah individu. Kerana apa? Ketidakpuasan hati. Seorang tidak dapat projek, seorang lagi dibuang jawatannya daripada CEO. Jadi itu pandangan saya lah. Jadi apapun sahabat semua, anda bebas ya untuk memikirkan apakah tujuan semua ini. Adakah ia satu mainan konspirasi politik ataupun benar-benar terjadi? Ianya belum mempunyai bukti yang sahih dan semua ini boleh dikatakan sebagai kabar angin sahaja. Jadi sahabat sampai di sini saja. Kiranya anda mau berikan sebarang komen atau pandangannya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.